اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, kita tengok hari tu kita dah belajar tentang tentang pengangkutan dalam tumbuhan. Yang minggu lepas kan kita belajar ni. Pengangkutan air dan garam mineral. Tu minggu lepas pelajaran kita macam mana air boleh bergerak dalam dari akar ke atas tumbuhan. Ini adalah pelajaran minggu lepas. Okey, hari ni kita hendak membincangkan tentang bagaimana pula kalau air transpirasi. Sekarang kita tengok kalau makanan ataupun bahan organik pula apa dia yang nak masuk. Okey. Okey, kita tengok. Macam pula ni. Kan. Okey, ni dia. Okay, kita tengok pengangkutan dalam tumbuhan iaitu translokasi. Pengangkutan dalam tumbuhan kita ada dua. Satu yang kita dah belajar iaitu transpirasi. Transpirasi. Kita ulang hari tu. Okey, transpirasi di mana transpirasi adalah air dalam bentuk wap air tersejat daripada daun. Transpirasi daripada daun. Tujuan transpirasi adalah satu untuk pengangkutan air dan garam mineral, membantu dalam pengangkutan air dan garam mineral. Kemudian dia menyejukkan juga tumbuhan. Okay, hari ni kita nak mengkaji satu lagi iaitu translokasi. Tadi transpirasi, ini translokasi. Okey, apa itu translokasi? Translokasi ialah proses pengangkutan bahan organik. Bahan organik. Seperti sukrosa, asid amino dan hormon dalam floem. Dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Okey, itu dia translokasi. Apa itu translokasi? Pengangkutan bahan organik. So kalau kita nak buat kat sini. Kita buat sebab dia ni diangkut oleh floem, kita buat dia floem lah Kita dah belajar tentang floem ni, kita ada floem dia, kemudian sebelahnya kita ada apa tu, serakan kan. Okey, kemudian kita ada tube tapis. Tube tapis. Lepas tu ni flat tapis, ni liang tapis dia.
Okey, translokasi. Lokasi. Awak bersalin buku nama tu awak salin. Okey, translokasi kat sini ini adalah organik. Bahan hasil fotosintesis hasil fotosintesis. Okay, hasil fotosintesis tu kita dah tahu asalnya adalah glukosa kan. Kita tengok karbon dioksida campur 6 karbon dioksida campur 6 air. Kita dah belajar hasilkan glukosa campur 6 oksigen. So ini adalah glukosa. Glukosa. Sekejap Okey, kita sambung. Okey, glukosa ni, kita tengok kat sini glukosa. Kenapa kat sini sukrosa kan? So hasil glukosa ni akan ditukarkan menjadi sukrosa. Buat masuk. Okey, kita dah dapat glukosa fotosintesis ini adalah fotosintesis yang berlaku di daun, di sel mesofil palisad ataupun mesofil bersponge. Dia akan hasilkan glukosa. Tetapi glukosa ini ditukarkan kepada sukrosa, asid amino dan hormon supaya dia boleh diangkut melalui tube tapis ni Ini floam terdiri daripada tube tapis kemudian dengan serakan. So fungsinya adalah apa? Untuk mengangkut bahan organik. Okey, apa fungsi translokasi adalah membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kat sini mengangkut bahan organik. Tambah. Bahan organik. Hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Untuk apa diangkut? Untuk pertumbuhan dan juga respirasi. Seperti akar, buah, hujung pucuk atau bunga yang sedang berkembang. Itu fungsi dia. Membantu untuk tumbuhan untuk mengangkut bahan organik hasil fotosintesis. Dari mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk respirasi. Sebab bahagian lain tu tak boleh buat makanannya, misal akar. Dia duduk bawah tanah. Maka macam mana nak buat makanan? Diperlukan daripada makanan dekat daun. Okey, maka diangkutlah bahagian yang menghasilkan tumbuhan dari daun, menghasilkan glukosa tadi, kemudian ditukar kepada sukrosa, kemudian barulah diangkut ke akar. Akar ni nanti boleh juga simpan jadi buah jadi apa?
ubi, ataupun dekat daun, bahagian daun boleh jadi buah juga, bahagian batang semua. Selain daripada itu juga, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuhan seperti rhizome, umbisi dan juga berbawang. Makna di sini hasil fotosintesis yang berlebihan. Maksudnya apa? Maksudnya dah lebih untuk apa? Kan kita dah belajar dah tu titik pampasan, ingat tak? Titik pampasan. Titik pampasan ialah di mana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Kat mata cahaya di mana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Ketika ini tidak ada lebihan untuk disimpan. Tak ada lebihan untuk disimpan. Okey. Cik ulang semula, translokasi itu apa? Translokasi adalah proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon di dalam floem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Okey, translokasi ialah untuk mengangkut bahan organik, hasil fotosintesis. Gunakan apa? Dari mana? Di dalam floem tu. Dalam floem, diangkut di dalam floem. Dari mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuh. Mestinya yang pertama membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian tumbuhan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan juga untuk respirasi. Yang penting untuk respirasi lah. Akar dia tak adalah tak ada kloroplas, tak ada warna hijau, tak kena cahaya matahari. Macam mana dia nak buat makanannya? Maka daun tu yang boleh menghasilkan fotosintesis, yang hasilkan glukosa, maka ditukar kepada sukrosa. Dah hasil tu dia tukar kepada sukrosa, kemudian barulah diangkut ke akar. Akar ni nanti akan gunakan, sukrosa akan ditukarkan balik kepada glukosa dan akan gunakan untuk respirasi. Okey, itu pertama. Pertama adalah untuk apa? Untuk respirasi. Kedua, dan juga pertumbuhan. Kedua untuk apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan. Ni bila lebih barulah disimpan sebagai ribosom, umbisi, berbawang dan juga untuk buah. Untuk buah. Okey. Kita tengok laluan translokasi dalam tumbuhan. Tengok langkah yang pertama. Okey, pertama ialah sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Sukrosa ni daripada sel daun. Sel daun ni apa? Mesofil. Mesofil. Sebab mesofil lah, palisat ke, berspan ke, yang boleh menjalankan proses fotosintesis. So, apa dia? Sel fotosintesis, dia hasilkan fotosintesis tadi. C6 oksigen campur 6 air hasilkan glukosa campur 6 oksigen.
ini glukosa ni akan ditukarkan sukrosa sakarida C6 C12 X10 O12 ini sukrosa ni yang terhasil tadi yang dari glukosa kepada sukrosa, dia secara aktif akan diangkut secara aktif. Okey, ini melalui pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Melalui pengangkutan aktif masuk ke serakan. Okey, ingat tak serakan ni sel yang ada lengkap, nukleus ada, sitoplasma ada, mitokondria ada. Tetapi untuk ni, floem tidak ada nukleus, tak ada mitokondria, dia hanya ada sitoplasma saja. Okey, sebab itulah dia ni membantu floem untuk mengangkut sukrosa. Sebab nak angkut sukrosa ke dalam serakan perlu tenaga. Nama pun pengangkutan aktif ni. Diangkut secara aktif, mestilah pengangkutan aktif. Okey, bila dia angkut secara aktif, dia perlukan tenaga. Sebab tu adanya mitokondria dekat serakan. Kemudian daripada serakan, dia akan masuk ke dalam tiub tapis ni. Okey, ini pun secara pengangkutan aktif. Okey, ni pertama, ni kedua. Pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui serakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Bila kita masukkan sukrosa kat sini, kita dah angkut sukrosa. Sekarang ni susah benar nak lupa. Nak forward je. Dia masukkan sukrosa ke sini banyak. Apa berlaku ialah dia jadi pekat. Jadi pekat apa maksudnya? Keupayaan air dalam tiub tapis akan berkurang. Itu maksud dia bila dia dah angkut secara pengangkutan aktif ni. Sukrosa ni, cikgu buat bulat-bulat ni, sukrosa ni dia jadi air jadi kurang. Apa dia? Ini menyebabkan keupayaan air akan berkurangan. Air akan berkurang. Sebab bila pekat, macam kita buat air manis. Bila kita tambah gula, kita gulanya jadi banyak, airnya jadi sikit. Itulah dia macam ni. Bila sukrosa masuk, keupayaan air menjadi kurang. Ini maksud dia ni. Mengurangkan keupayaan air dalam tiub tapis. Masuk aja, maka apa berlaku ialah keupayaan air dalam tiub tapis berkurang. So, air yang sepatutnya asalnya banyak jadi sikit. Okey. Itulah dia yang berlaku. Okey. Cikgu cerita semula. Pertama ialah sukrosa masuk ke dalam serakan, kemudian secara pengangkutan aktif, kemudian dari serakan masuk ke dalam tiub tapis juga secara pengangkutan aktif. Okey, bila dah masuk ke sini apa jadi? Okey, apa jadi? Dia menyebabkan keupayaan air berkurangan. Dia jadi pekat. Bila kita cakap dia jadi pekat, air jadi kurang, keupayaan air menjadi kurang. Tetapi ini menyebabkan, bila kita bandingkan dengan xylem, xylem ni ada jiran sebelah floem, kita bandingkan xylem ni dalamnya ada air kan, ada banyak air. Okey, ada banyak air. So, xylem ni dia ada keupayaan air yang banyak. Okey, air ni pula dia bergerak dari keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah secara osmosis. Jangan lupa H2O osmosis. Okey. Ini dia akan masuk secara osmosis. Sebab apa dia boleh masuk? Sebab bila keupayaan air sini rendah, dekat xylem pula keupayaan airnya tinggi, dia akan masuk secara osmosis. Okey, dia pun masuk dalam sini. Maknanya adalah banyak air pula. Dah jadi banyak air. Okey.
Kemudian peresapan air ini menyebabkan tekanan hidrostatik dalam tiup tapis bertambah. Okey, oleh kerana air banyak kat sini, padat, ada gula, ada air yang banyak, maka tekanan hidrostatik kat sini menjadi meningkat. Ni nombor 3. Ni, meningkat. Apa kesannya? Okey, bila dah meningkat, dia macam tolak lah Peningkatan ini menyebabkan kandungan floum ditolak di sepanjang tiup tapis. Maka ini ditolak. Ditolak di sepanjang tiup tapis. Jangan lupa kita ada plug tapis yang tapis. Maka dia lari. Itu yang keempat. Kemudian kandungan floum itu, yang ini sukrosa tu, akan diangkut dari tiup tapis ke bahagian berlain tumbuhan seperti akar, batang, pucuk, buah melalui pengangkutan aktif. Okey, nak masuk ke, macam kata kat sini nak masuk ke, nak buat ke jadi tempat buah ni kan. Ni sel buah ni. Okey, dia nak masuk ni, dia melalui proses pengangkutan aktif juga. Bila pengangkutan aktif, maka dia perlukan apa? Protein pembawa. Okey. Ini adalah nombor 5. Okey, kupayan air yang tinggi di floum akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Dia patah balik pula. Bila dia sini, kupayan air dia tinggi pula. Bila, kenapa dia jadi kupayan air tinggi kat sini? Siapa nak cuba? Kenapa kat sini dia jadi tinggi pula? Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Kenapa kupayan airnya tinggi kat sini? Bila sukrosa ni dah keluar. Cepat. Tak boleh pula dia nak. Okey. Jangan senyap je, cikgu nak tanya ni. Kawan-kawan cepat. Fatihah, Amalina. Yang senyap je. Cepat. Ramai ni. Tak ada. Senyap aja. Alia Manstara. Tolonglah respon. Ke cikgu dah left ni? Amalina? Dengar kan tak ni? Dengar cikgu. Dengan cikgu. Habis senyap macam cikgu panggil tak ada nyaut. Ingat kan cakap seorang-seorang. Dah, macam mana tu? Kenapa cikgu tanya? Kenapa? Kenapa bila sukrosa tu keluar, kat sini keupayaan air dia meningkat? Kenapa? Sebab dia cair dah. Sebab dia dah cair. Itulah nak dengar. Sebab dia dah cair. Bila sukrosa ni keluar secara pengangkutan aktif daripada floum ni, dia, ingat kalau nampak tak, di sini mesti ada serakan sebelah dia. Sebab dia nak angkut sukrosa tu perlu tenaga perlukan tenaga, kemudian angkut ke dalam sel serakan, kemudian dia nak pergi dekat sel buah pula, ni sel buah, dia pun melalui proses pengangkutan aktif. So bila sukrosa semua diangkut, kat sini jadi cair. Kat sini jadi cair. Okey, kat sini jadi cair. Sebab apa? Sukrosa ni dah keluar kat sini. Dah keluar, tinggallah yang pula
Okey, tinggallah apa tu, air kat sini. Maka keupayaan air kat sini adalah lebih tinggi. Sini keupayaan airnya rendah tadi kan? Okey, maka dia akan bergerak daripada keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air rendah secara osmosis. Keupayaan air yang tinggi di phloem, nombor 5 kat sini bukan nombor 5 kat sini, nombor 6. Mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem. Transpirasi menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. So dia patah ni naiklah ke atas. Okey. So habislah ceritanya Okey, macam mana kita nak lukis sambil-sambil tu kita mula-mula kita mesti ada xylem. Ulang balik. Ni sebenarnya ulang balik. Sini xylem dulu. Okey, sebelah dia xylem, sebelah dia phloem. Okey, sebelah dia phloem ada tiup tapis, flak tapis. Okey. Okey, kemudian dia serakan kat sini, serakan. Okey. Awak lukis tau, jangan tak lukis. Ni serakan. Apa susah nak lekat sekarang ni. Okey, xylem ni satu je. Ni xylem satu je, tak macam ni. Okey, kemudian kita ada kat sini sel daun. Okey, sel daun. Mana dia? Okey. Mula-mula daun ni menjalankan proses fotosintesis, hasilkan apa? Hasilkan glukosa. Kemudian glukosa ni ditukar kepada sukrosa. Dia sebab kenapa ditukarkan kepada sukrosa. Okey, kat sini sukrosa. Sukrosa ini diangkut secara pengangkutan aktif. Kenapa? Kerana serakan ni serakan. Ni phloem. Dia ada tiup tapis ni. Okey, serakan mengandungi mitokondria. Kemudian sukrosa ni diangkut ke dalam diangkut ke dalam ke dalam tiup tapis secara pengangkutan aktif. Okey, bila dia masuk ke dalam ni, dia menyebabkan keupayaan air berkurangan. Bila masuk, dia jadi pekat. Istilah kita dia jadi pekat. Okey, bila dia jadi pekat kat sini, okey ni pertama. Yang kedua, okey dia jadi pekat kan? Okey, bila jadi pekat, keupayaan air adalah bertambah. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Ni, cikgu ulang. Okey, bila dia masuk, maka dia akan menyebabkan keupayaan air berkurangan. Kat sebelah ni xylem. Xylem ni memang banyak air. Maka air dia tinggi kat sini menyebabkan air masuk secara osmosis. Okey, bila air masuk kat sini, dia menyebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi kat sini. Macam paip dah masuk penuh. Ada sukros, ada air, masuk dah penuh xylem ni, maka tekanan hidrostatik yang tinggi itu akan menolak sukrosa itu ke bahagian lain tumbuhan. Okey, bila dia sampai misal katalah dekat
buah ke, dekat umbisi ke, kat akar ke, kat mana-mana sel, maka apa yang berlaku ialah sukrosa itu akan diangkut secara pengangkutan aktif ke serakan, kemudian daripada serakan diangkut secara pengangkutan aktif ke sel buah, ke sel emulsi. Okey, bila sukrosa ni dia bergerak masuk, maka air kawasan sini menjadi cair. Okey, bila cair namanya adalah keupayaan air adalah meningkat. Bila meningkat ini menyebabkan air kembali ke xilem secara osmosis. Kemudian air itu akan oleh kerana daya tindakan kapilari dan tarikan transpirasi dia akan bergerak ke atas. Okay, itulah dia cerita tentang translokasi. So latihannya apakah maksud translokasi? Maka kita boleh cakap adalah proses translokasi macam transport. Okay, proses pengangkutan apa? Bahan organik dari mana? Dari apa? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan menggunakan flow. Tadi cikgu dah lukiskan macam mana cara nak ingat. Translokasi. Translokasi. Pengangkutan bahan organik di dalam bahan organik boleh jadi apa? Asid sukrosa, sukrosa, asid amino, hormon, bahan organik ni hasil fotosintesis. Dalam apa? Dalam flow dari mana? Dari daun, dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Kerana apa peranan translokasi? Ada dua. Satu, membantu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Untuk apa? Yang penting kat sini adalah untuk pertumbuhan dan respirasi. Okey, satu lagi ialah untuk mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan. Yang berlebihan ini akhirnya akan disimpan dalam rhizom, umbisi dan juga berbawang. Bagaimanakah translokasi berlaku dari daun tumbuhan ke akar? Huraikan. Ini yang kita buat tadi. Sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Okey. Sebenarnya ke dalam serakan kemudian ke dalam tiub tapis ke. Kemudian pengaturan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui serakan dan sarawan akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Okey. Kalau cikgu buat macam ini. Satu, sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis melalui serakan. Gitu je lah. Melalui serakan. Okey, titik. Kemudian, apa kesannya bila sukrosa masuk? Okey, untuk bahasa kita akan cakap bahawa ini menyebabkan kandungan dalam tiub tapis menjadi pekat. Itu kita punya bahasa pasalnya, jadi pekat. Bila pekat apa maksudnya? Maknanya keupayaan air berkurang. So, poin kedua adalah mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Okey, bila keupayaan air dalam tiub tapis ni berkurang, berbanding dengan xilem, menyebabkan air dari xilem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Kemudian apa kesan kemasukan air dalam tiub tapis? Okey, apabila ini meningkatkan kemasukan air ni akan meningkatkan tekanan hidrostatik yang tinggi dalam tiub tapis. Apa jadi kalau tekanan hidrostatiknya tinggi? Menyebabkan kandungan phloem ditolak sepanjang tiub tapis hingga ke organ tumbuhan yang lain. Sampai di dekat tempat lain atau tempat pucuk ke akar ke, sukrosa ini akan diangkut dari tiub tapis
ke dalam bahagian lain tumbuhan secara pengangkutan aktif. Sama juga dia melalui serakan. Keupayaan air yang tinggi dia flow. Kenapa jadi keupayaan air yang tinggi dia flow? Kerana tadi sukrosanya dah keluar. Bila sukrosa dah keluar, maka air yang jadi banyak dalam flow. Keupayaan air tinggi ni berbanding pula dengan xylem, dia lebih tinggi menyebabkan air meresap masuk kembali ke dalam xylem secara osmosis. Tu dia. Kemudian bandingkan kepekatan sukrosa di dalam sel daun dengan tiup tapis. Dibandingkan sukrosa ni. Ni tiup tapisnya. Kita ada serakan tadi kan. Berbanding dengan sel daun. Tadi tu dia sel daun ni. Sel daun ni adalah sel mesofil. Sel mesofil ni ada kloroplas. Kloroplas. Maka dia boleh jalankan fotosintesis, hasilkan glukosa. Lepas glukosa dia tukar kepada sukrosa. Maka mestilah dia ni lebih tinggi daripada tiup tapis. Okey, apakah kesan perbezaan tersebut? Menyebabkan kandungan sukrosa bergerak ke sel tiup tapis secara osmosis. Okey, itu dia. Okey, kemudian bagaimanakah translokasi mempengaruhi hasil tuaian pokok? Proses translokasi yang cekap dari daun ke organ simpanan seperti buah akan meningkatkan hasil buah dan juga emulsi. Sebab dia pokok tu hasilkan fotosintesis, hasilkan gula. Maka gula ni banyak, dia akan diangkut ke bahagian lain untuk disimpan. Semakin cekap, semakin banyaklah makanan itu akan disimpan. Okey, kita dah habis untuk topik. Untuk topik 4.3 Okey, kemudian kita pergi kepada 4.4. Okey. 4.4 ini adalah fitoremediasi. Remediasi. Pemulihan. Okey. Kita tengok apa maksud tu. Alam sekitar dan kesihatan manusia boleh terjejas jika air sisa daripada aktiviti domestik pertanian, peternakan dan perindustrian tidak dirawat. Bekalan air akan dipenuhi dengan logam berat. Contoh logam berat apa? Yang nombor isimnya besar seperti lambam, merkuri. Okey, dan bahan pencemar. Keperluan pengurusan dan rawatan air sisa adalah penting bagi menangani krisis kekurangan bekalan air bersih. Isu pencemaran sumber air dan kos rawatan air yang semakin meningkat. Bagi mengatasi masalah ini, kaedah fitoremediasi merupakan satu alternatif untuk merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma berbahaya. Rawatan fitoremediasi menggunakan tumbuhan aquatik yang dapat menyerap logam berat dan nutrien yang terdapat dalam air sisa. Menggunakan apa? Tumbuhan akuatik. Okey. Definisi fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tumbuhan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan juga dalam air. Itu ada maksud fitoremediasi adalah rawatan menggunakan tumbuhan. Ni tumbuhan. Remediasi ni rawatan. Untuk rawatan. Rawatan menggunakan tumbuhan. Tujuan untuk apa? Untuk degradasi. Untuk uraikan, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar daripada tanah.
Menyingkirkan tu. Singkirkan. S untuk singkir. Singkirkan bahan pencemar. Daripada mana? Daripada air dan juga tanah. Antara contoh tumbuhan yang digunakan untuk fitoremediasi ialah Eichhornia crassipes, iaitu keladi bunting. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang yang dapat mengumpul logam berat seperti cuprum dan juga plumbum. Keladi bunting, dia boleh apa? Menyerap cuprum dan juga plumbum. So macam mana ni? Keladi bunting. Keladi kat sini cuprum. Ini kalau terbalikkan plumbum. Okey, akar dia panjang maka dia boleh nyerap. Contoh lain je kak kita tengok contoh lain, bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Russia. Bunga matahari bertindak sebagai hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, cuprum, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif seperti cesium dan strontium. Bagusnya bunga matahari ni kan. Biji dia boleh buat poci. Okey. Kemudian kita tengok dia sebagai bunga matahari sebagai apa? Hyperaccumulator. K tu boleh kromium, K tu boleh cuprum. Okey. Lagi apa? Cesium tak ada, strontium pun tak ada. Okey. Ingatlah salah satu ni cuprum, kromium. Okey. Terdapat tumbuhan akuatik yang sesuai digunakan untuk merawat air sisa di loji kumbahan seperti pokok kiambang. Tadi pokok keladi bunting. Sekarang ni pokok apa? Pokok kiambang. Ni Piscia stratiotis. Ini adalah pokok kiambang. Mempunyai kadar pertumbuhan cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji tumbuhan. Okey, ini kita tengok pokok kiambang. So, merawat sisa kumbahan. Merawat sisa kumbahan. Matahari tadi untuk apa matahari? Matahari tadi untuk sebagai hyperaccumulator. Untuk apa? Cuprum, kromium dan juga bahan radioaktif. Ingat Chernobyl tu bahan radioaktif. Okey. Satu lagi ialah pokok kangkung. Akar pokok kangkung yang di darat berupaya menyerap merkuri dalam tanah. Merkuri dalam tanah, kangkung boleh menyerap merkuri. Manakala akar dalam air pula boleh menyerap logam berat iaitu kadmium daripada air. Maka kangkung kalau dekat air dia boleh menyerap apa? Kadmium. Ni kat air. Kadmium air. Kangkung kalau dekat air dia boleh menyerap kadmium. Logam berat ni, kadmium ni logam berat. Tapi kalau kat darat pula dia boleh menyerap merkuri. Merkuri. Merkuri ni ada kat mana? Dekat termometer tu contohnya. Contohnya. So darat merkuri. Ingat kat tanah lah. Okey, dah habis. Apa maksud fotomediasi? Kita tengok fito ni maksudnya T tu tumbuhan. Remediasi rawatan. Jadinya rawatan. Rawatan menggunakan tumbuhan.
tujuannya apa? Untuk menyingkirkan bahan pencemar. Singkir. Untuk apa? Untuk singkir. Singkirkan bahan pencemar daripada air dan juga tanah. Dua kegunaan, merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat serta merangkap nutrien dan juga mikroorganisma. Merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat. Menyingkirkan logam berat daripada tanah yang tercemar. Tadi air. Boleh merawat air, boleh merawat tanah. Jadi bagusnya itu. Okey, itu dia. Dah habis tu topik 4.4. Okey, kemudian kita tengok pula satu lagi soalan. Okey, kita tengok soalan ni. Hasil fotosintesis seperti sukrosa diangkut oleh floem melalui translokasi dari daun ke bahagian lain seluruh tumbuhan seperti biji benih dan terangkan laluan molekul sukrosa yang diangkut dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Terangkan laluan molekul sukrosa. Itu yang cikgu cerita tadi tu. Sukrosa dari daun bergerak merentasi serakan ke tiup tapis secara pengangkutan aktif. Okey, bila dah masuk apa jadi? Air dalam tiup tapis ni, larutan dalam tiup tapis menjadi pekat. Bila pekat makna keupayaan airnya rendah. Okey, ini menyebabkan air akan meresap masuk ke dalam tiup tapis secara osmosis. Bila air dah masuk, tekanan hidrostatik dalam tiup tapis jadi tinggi. Maka kandungan floem merentasi liang-liang pada sepanjang floem ke bahagian lain tumbuhan. Okey, macam mana dia nak masuk pula dalam buah? Dia sukrosa diangkut lagi secara aktif ke dalam sel buah, ke dalam sel emulsi. Bila sukrosa diangkut, maka dalam tiup tapis jadi kurang sukrosa. Maka airnya banyak. Bila airnya banyak, dia bergerak ke xilem semula kerana ada kecurunan kepekatan. Rancang satu eksperimen untuk menggunakan serangga perosak afid untuk membuktikan bahawa translokasi sukrosa dan asid amino berlaku di floem. Dedahkan sebatang pokok imbung di bawah matahari selama 1 jam. Letakkan seekor afid pada batang muda pokok tersebut dengan menggunakan katar pembesar. Perhatikan afid. Dengan menggunakan pisau, potong bahagian badan afid daripada stylet. Sebalik saja stylet dibenamkan ke dalam floem. Letakkan slide kaca di hujung stylet untuk mengumpul cecair yang dirembes. Perhatikan cecair tersebut dengan menggunakan mikroskop. Itu caranya ada dalam buku teks ni. Nanti kita akan tengok. Kita tengok Chernobyl. Chernobyl ni adalah di mana bocor loji nuklear. Bocor loji nuklear. Maknanya ada sinaran radioaktif kat situ. Bekas daripada bocor tu ada sinaran radioaktif. Ada juga bahan radioaktif. Ada bahan radioaktif. Okey, salah satu cara digunakan merawat tanah. Dia nak rawat tanah ni. Selepas ratupan menyingkirkan bahan pencemar. Kaedahnya mestilah fitoremediasi. Ni rawat tanah ke air ke tercemar menggunakan tumbuhan. Tujuannya apa? Untuk singkir apa? Bahan pencemar, logam berat daripada air dan juga tanah. Cadangkan. Untuk ni dia gunakan pokok bunga matahari. Okay, ini soalan lain. Encik Sani merupakan petani moden yang bercucuk tanam berdekatan dengan kawasan perindustrian. Encik Sani membuat saliran di kebun sayurnya sebagai sumber air untuk menyiram. Beliau membiakkan keladi bunting. Dalam saliran tersebut, wajar kan? Jawab wajar ke tak? Kalau ada wajaran ni kena jawab dulu, wajar. Wajar kenapa? Awak jawab wajar je awak dapat markah. 1 markah. Belum makna lagi, belum memberi alasan lagi. Okey, kita dah belajar tadi keladi bunting. Apa tadi kita belajar keladi bunting?
iaitu kumbahan untuk merawat sisa kumbahan. Okey. Apa lagi? Bahan cermat industri terdapat disalurkan kebun ni, keladi bunting dalam menyerap bahan cemar yang terdapat dalam air tersebut. Serap bahan cemar. Sebab keladi bunting ni akar dia panjang. Dia boleh menyerap logam berat. Seperti kuprum tadi kan. Cikgu cakap kuprum betul. Okey, untuk kuprum ni terbalikkan jadi plumber. Ingat. Sebab daripada industri ni biasanya dia akan membebaskan logam berat. Air yang dipump untuk menyiram saluran itu bebas daripada bahan pencemar. Okey. Kita tengok pula tasik A, sebuah tasik buatan yang terletak berhampiran dengan sebuah pasar sebanyak 3,000 ikan dari pelbagai spesies telah dilepaskan dalam tasik itu dan untuk dibiarkan bagi tujuan aktiviti mancing. Walau bagaimanapun, setelah ikan-ikan tersebut matang dan boleh ditangkap, didapati kandungan plumbum di dalam air tasik sangat tinggi. Maka kalau kita makan ikan tersebut, apa kesannya? Ialah plumbum ni boleh menyebabkan kerosakan otak. Bila kita makan, kita yang dapat plumbum. Makan ikan ni kita dapat plumbum, kemudian kita dapat menyebabkan kerosakan otak pada kita. So andaikan anda sebagai seorang jurutera kimia di majlis pembadaran kawasan tersebut, cadangkan satu kaedah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, rancangkan satu eksperimen untuk menguji kaedah yang digunakan. Okey, kaedah yang kita guna adalah kaedah fitoremediasi. Kita tanam apa? Tanam kangkung. Okey. Kangkung. Kangkung dalam air menyerap apa tadi? Untuk apa? Kuprum. Lagi apa? Cadmium. Kromium ke apa? Tadi kita buat Okey. Cuma ini akan menyerap plumbum. Asal hujan logam berat dia boleh lah Oh, sini, sorry. Kalau awak tengok kat sini dia cakap plumbum, kita ambil je lah. Tumbuhan ini akan menyerap plumbum dari air tasik. Itu je. Kemudian kita tengok eksperimen tu macam mana. Okey lagi tak ni? Okey lagi? Sekejap lagi kita tengok buku tu. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Sikit lagi Kita tengok buku teks. Mana cikgu letak buku teks ni? Okey. Banyak eksperimen ni. Nak suruh awak buat eksperimen ni. Bila awak dah naik sekolah pun cikgu tak tahu. Kita tengok translokasi ni. Ini awak boleh buat kat rumah ni. Nanti awak tolong buat ni. Jeli petroleum ni. Okey, kita tengok ni. Mengkaji peranan tisu film dalam pengangkutan bahan organik. Okey. Putisi bahagian dibuang daripada pokok membengkak dan bahagian bawah mengecil selepas beberapa minggu. Okey, ni awak pergi buat ni kat mana-mana pokok awak, mak awak tu. Jangan ambil batang besar-besar, ambil batang kecil. Buat dekat pokok bunga ke atas boleh. Buat apa awak buat ni selama berapa minggu tu? 3 minggu. Cikgu nak awak buat ni. Ambil gambar sebelum. Okey, jeli petroleum tu kalau tak ada pun tak apa. Ini kalau biasanya ada ni Vaseline Care tu kan. Buat tahu kat bibir tu. Kalau kering boleh. Jeli petroleum tu boleh. Kalau tak ada awak tahu minyak pun boleh. Okey, ni cikgu nak awak buat ni. Ambil gambar. Dah buat, ambil gambar gelang. Esok boleh buat ni. Okey, ni ada lagi satu eksperimen ya. Okey, ni. Keberkesangan tumbuhan fitomediasi ni Okey. Dia kat sini dia gunakan pokok keladi bunting Dia suruh, dia cakap kit
ujian amonia boleh diperoleh daripada kedai aquaculture ataupun kedai akuarium. Ini untuk orang yang beli ikan tu biasanya dia boleh, dia ada ni. Siapa kat rumah siapa yang ada beli ikan ni? Rumah siapa yang ada beli ikan? Tak ada. Tak ada yang ada beli ikan. Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada. Kalau ada beli ikan tu dia ada lah tu kit dia tu Ada Okey, ikan dia mati tengok. je. Ikan mati dan peti ais lah. Okey, dia tengok sini. Awak dah boleh jugalah ni. Nanti kita buat lepas kita naik cuti ni. Tapi report ni dah boleh tulis lah Okey, ini kangkung. Tapi masalahnya kangkung kita boleh buat. Semua masalahnya apa ni? Masalahnya kitnya kita tak ada. Kitnya kita tak ada. Okey, itu je untuk ni. Nanti cikgu ingat cikgu nak ulang sedikit. Okey, ni dah habis untuk bab ni. Nanti cikgu ulang semula untuk apa ni. Cikgu rasa tak puas hati sikit nak menerangkan yang atas tu yang macam laju sangat ke cikgu baca ni hari ni. Ini dah faham belum ni? Pengangkutan air. Okey. Okey, ada soalan tak tentang ni? Ada soalan? Okey, cikgu nak tanya tentang perkembangan. Okey, Farahin? Farahin? Ada. Okey, cikgu nak tanya tentang perkembangan video awak tu. Bab 1 Sekarang ni dah bab 4 kan? Dah jauh sangat. Kemudian bab 1 cikgu nak hantar dulu. Kemudian sebab kita akan ada tugasan cikgu akan kasih tugasan untuk bab 2, bab 3 dan bab 4. Cikgu kasih bab 1 je kan? Setiap orang satu. Dan kemudian bab yang seterusnya kita akan bagi secara berkumpulan lah. Supaya tak terbeban Okey, kita buat berdua-dua lah. Okey, ada masalah tak tentang tu? Adibah, awak dah buat belum? Siti dan Dah, Adibah. cikgu. Dah siap Dah. hantar kat grup lah senang. Kadang-kadang takut cikgu miss. Alia Maisara. Alia? Senyap dia Alia. Amalina? Dah siap kan? Ya, cikgu. Dah siap? Video. Belum lagi. On the way. Buat cantik sangat tu. Okey. Iman? Iman macam mana? Ya, cikgu. Dah buat belum? Video? Bab berapa? Bab 1, 2, 3, 4 belum kasih lagi. Oh, tengah edit tu. Kan saya dah hantar pas cikgu ready. Oh, awak punya tu muzik berkuat sangat ni kan, jangan taruh muzik lah. Tak payah ada muzik. Masukkan aja terus. Okey. Okey Pengetahuan semua tak payah ada muzik. Ya? Hari tu kan cikgu cakap buat berempat ke untuk bab seterusnya? Cikgu nak buat yang bab seterusnya nak berempat. Awak cari geng lah. Okey. Okey. Kita buat berempat. Macam kita buat eksperimen lah. Nanti kalau ada eksperimen yang cikgu cakap, awak buat berempat. Macam eksperimen. Okey. Farhana? Ada soalan lagi? Dah nak siap dah. Dah siap. Okey, baguslah. Okey, dah 4 ni. Jauh juga ni. Semua nanti cikgu send soalan-soalan SPM tu yang berkaitan dengan tajuk bab 4. Soalan yang dalam buku teks tu dah bagus. Cikgu harap awak semua dah salin soalan buku teks kan? Ada masalah tak untuk salin soalan buku teks? Dah kan? Bagus. Sebab kita pun silibus baru. Kita pun tak tahu macam mana bentuknya. Maka rujukan kita adalah buku teks. Maka buatlah soalan buku teks tu betul-betul. Dah ada jawapan kan? Study je.
Okey, awak ni pun dah tak lama lagi nak periksa. Periksa tahun depan kan? Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan kita tutup majlis kita. Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, Assalamualaikum. Sebelum tu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masuklah cikgu. Terima kasih Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Hmm.